Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami di Telaga Kautsar bersama baginda Nabi SAW dan minum daripada air Telaga Kautsar. Amin. Ya Allah, berikanlah kemenangan dan kemudahan buat mereka yang berada di Gaza dan mujahidin. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita mendapat 3 nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmat Islam. Seperti biasa tuan-tuan mendengar perkataan nikmat Islam ataupun nikmat iman ini. Tapi adakah benar kita benar-benar memaknakan nikmat ini ataupun benar kita merasakan ia sebagai nikmat? Kita perlu banyak menyembang ataupun banyak bercerita dengan mereka-mereka yang mu'alaf. Apabila saya dengar cerita-cerita mereka yang mu'alaf ataupun mereka-mereka yang duduk di negara yang bukan majoriti umat Islam, dekat situlah baru kita tahu bahawa nikmat iman dan Islam ini adalah satu nikmat yang cukup besar. Kerana mereka hari ini untuk dapat nikmat ini, mereka perlu memperjuangkan dan berusaha ke atas nikmat ini. Yang kedua, tak dapat tidak nikmat apa yang kita dapat? Nikmat yang masih lagi kita sampai pada hari Jumaat, dan hari Jumaat ini hari yang masih selamat. Kerana seperti mana dalam hadis sahih Nabi SAW, hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat, dan alhamdulillah hari ini belum lagi Jumaat, belum lagi kiamat, maka hari ini kita masih lagi sempat untuk beramal ibadat. Dan nikmat yang ketiga, nikmat yang Allah rezekikan tuan-tuan menjadi golongan awalin, golongan yang awal datang masjid. Ini adalah nikmat yang besar dalam sebanyak-banyak manusia, ribuan manusia, bahkan jutaan manusia. Hari ini Allah pilih tuan-tuan perempuan untuk menjadi golongan awalin, golongan yang awal. Dan semestinya orang yang awal ini ada kelebihannya di sisi agama kita. Seperti mana bila kita tengok bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan rasa cemburu, rasa jealous, rasa tak puas hati apabila Bilal bin Rabah dan mereka-mereka yang duduk sebagai ahli Badar, ahli Uhud, yang mereka ni awal masuk Islam, sedangkan Muawiyah ini masuk Islam kemudian. Dia masuk Islam lewat selepas Fathul Mekah ataupun masa Fathul Mekah. Dan ketika itulah satu ungkapan yang begitu besar keluar daripada Muawiyah sendiri, begitulah Allah melebihkan mereka yang awal, yakni awalin berbanding mutakhirin kemudian. Maka tuan-tuan perempuan istiqamahlah. Tuan-tuan istiqamahlah. Makcik-makcik yang dengar live ni, paksalah anak-anak lelaki kita, suami kita untuk jadi golongan awalin, orang yang awal datang masjid. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengisyaratkan, menceritakan perbezaan pahala dan ganjaran bagi orang yang datang awal dan kemudian. Hari ini diminta untuk saya menceritakan sedikit sebanyak tentang tafsir Al-Quran, dan maka saya fokuskan tentang tafsir surah Al-Luqman, surah Luqman. Luqman ataupun dia ada gelaran Luqman Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Laqab ataupun kunyah, gelaran ni tuan-tuan, dia boleh dapat sebab 4 perkara. Tuan-tuan guru, para alim ulama, AJK Masjid, tuan-tuan guru, kalau ada salah silap saya tolong betulkan. Laqab ataupun kunyah, gelaran ni dia dapat sebab 4 perkara. Pertama, dapatnya gelaran yang al-al dekat belakang ni. Kalau kita perasan sekarang ustaz-ustaz pun banyak letak al. Contoh Ustaz Said Naqib, Ustaz Said Kadir Al-Jufri Al. Contoh Ustaz Syahrizan Al-Yamani, kawan saya. Contoh Syekh Usamah Al-Azhari, Al-Azhar. Apa gelaran-gelaran ni kenapa dapat tuan-tuan? Sebab kita bincang tentang Luqmanul Hakim, dia mendapat gelaran Al-Hakim. Apa gelaran ni, function dia? Maka gelaran ni dapat sebab 4. Al yang pertama dapat sebab keturunan. Ini yang kebanyakan orang-orang yang ada nasab keturunan yang terjaga. Apatah lagi silsilah yang jaga nasab keturunan adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, yakni keturunan Rasulullah SAW. Contohnya macam kita kenal, saya sebut tadi Ustaz Said Kadir Al-Jufri. Ni Al-Jufri ni keturunan dia lah Al-Jufri. Said Naqib Al-Attas ni keturunan.
Adapun kita ni orang Melayu, Bugis, Mandailing, Jawa, jaranglah kita jaga nasab keturunan. Adapun kita nasab keturunan kita biasanya sampai 5 generasi ataupun 4 generasi, mujurlah kalau ada. Melainkan kita memang keturunan bangsawan. Memang keturunan Temenggung, Bendahara biasanya ada. Tapi tuan-tuan, seperti mana kata sahabat saya Ustaz Syed Kadir Al-Jufri, gelaran yang ada pada mereka, gelaran keluarga ini bukanlah satu gelaran yang patut mereka banggakan ataupun mereka ambil sebagai satu benda yang boleh menjadikan mereka rasa mereka lebih besar pada orang lain. Sedangkan gelaran ini adalah satu tanggungjawab supaya mereka merasa malu, mereka mempunyai keturunan Rasulullah, tetapi jika mereka tidak membawa risalah, mereka patut malu. Sebab kita dapat lihat ada banyak Al-Yahya, Al-Jufri yang kita harapkan mereka hari ini kembali ke jalan agama, jalan benar, tapi mereka hari ini dalam jalan hedonisme ataupun jalan-jalan yang kita kata kemodenan yang melampau, yang dekat dengan kebaratan ataupun dekat dengan kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Ini yang pertama, dapat sebab keturunan. Dan ada pun Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi SAW ni ada dekat dengan kita. Kalaulah mereka ada dalam kemaksiatan, kita doakan mereka cepat-cepat tinggalkan kemaksiatan tadi, insya-Allah. Yang kedua, dapat gelaran Al ni sebab apa? Dapat gelaran Al ni sebab di mana mereka menuntut ilmu ataupun belajar. Sebab itu ada gelaran Al-Azhari. Gelaran Al-Azhari ini merujuk kepada mereka yang belajar di Universiti Al-Azhar. Kalau ada ustaz pakai Al-Azhari tu, dia memegang manhaj Universiti Al-Azhar. Dan banyaklah lagi Al-Al yang lain menunjukkan tempat belajar. Dan contoh kita punya Bilal ataupun imam Masjid Selangor ataupun Masjid Negeri Selangor, Syekh Karim Al-Makki. Sebab lamanya dia duduk di Mekah, maka dia pakai gelaran Al-Makki. Berapa lama? Para ulama berbeza pendapat, paling kurang 6 tahun. 6 tahun lah, 4 tahun, berbeza pendapat. Yang ketiga, mendapat Al ini tuan-tuan, Al ni dapat sebab mana kita mastautin, mana kita duduk. Sebab dulu, zaman-zaman dulu banyak orang nama sama, Muhammad. Jadi nak tahu ni Muhammad mana? Muhammad Idris Al-Bukhari, Al-Bukhara, asal keturunan. Dia tahu nama tempat. Contoh tuan-tuan, orang Johor, macam kawan saya Ustaz Rushdi Al-Jauhari, dia tak panggil Al-Johori, Al-Jauhari, Johor. Jadi tuan-tuan boleh buat juga, cuma susah sikit lah nama tempat tuan-tuan perempuan ni. Contoh nama Tuan Anwar, Tuan Haji Anwar Al-TTDI, susah. Dia biasa tak kena lah, sebab nama sekarang moden, Al-TTDI susah. Contoh tuan-tuan orang Segambut, Al-Segambuti boleh. Tapi dia dah tak ramai orang pakai sebab nama kita unik. Dulu nama orang sama, Muhammad je, Abdullah je. Jadi Abdullah mana yang meninggal? Abdullah Al-Segambuti. Oh, Segambut. Tapi 3 ni tuan-tuan tak penting. Keturunan bukan tak penting maksudnya letak tepi, tak. Maksudnya bukan ini yang saya nak tekankan. Sebab Luqman Al-Hakim mendapat gelaran Al-Hakim bukan sebab keturunan, bukan sebab dia belajar mana, bukan sebab mana dia duduk, tapi Al-Hakim adalah sifat ataupun karakter dia. Dan ini yang patut kita usahakan dalam baki usia kita, dalam usia remaja kita, untuk mendapatkan satu gelaran yang Allah pandang kita dengan gelaran tu, bukan mengajar gelaran, kita usahakan. Gelaran apa Ustaz? Gelaran yang karakter. Sebab para sahabat juga mendapat gelaran dengan karakter. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini bukan nama keturunan. As-Siddiq ini bukan nama tempat, tapi sikap Abu Bakar yang mengiyakan, membenarkan Nabi, tak kala semua orang menafikan Nabi pada peristiwa Isra' wa Mi'raj. Maka dapat gelaran As-Siddiq. Umar apa? Al-apa? Ramai yang jawab Al-Khattab. Al-Khattab ni keturunan. Tapi Umar ada satu lagi gelaran yang bukan Al-Khattab, bukan keturunan. Umar Al-Faruq, pemisah di antara hak dan batil. Maka begitu juga para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abu Hurairah ada gelaran-gelaran mereka sendiri. Gelaran inilah menunjukkan karakter atau sifat mereka. Maka Luqmanul Hakim di dalam Quran, Al-Hakim ini maksudnya orang yang ada hikmah. Hikmah ni tuan-tuan lebih tinggi daripada ilmu. Sebab ilmu kadang-kala tidak membuahkan hasil. Ilmu kadang-kala menjadikan manusia itu angkuh. Ilmu kadang-kala menjadikan manusia itu makin hanyut kerana dia merasakan bahawa dia lebih daripada orang lain. Al-Hakim ini dia nampak benda yang tersurat dan tersirat. Bahkan kata-katanya, ilmunya itu menjadikan ilmu untuk orang lain.
Ilmu dia itu menghidupkan hati-hati yang mati. Luqman Al-Hakim. Sekejap lagi saya pergi sikit lagi pasal Luqman. Cuma saya nak patah balik sekejap pasal Al tadi. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, usahakanlah, kata guru saya Syekh Usamah, dia kata apa? Usahakan satu amalan yang kita istiqamah. Istiqamah ni apa? Berterusan. Saya tukar sikit definisi istiqamah. Bukan tukar tu yang baru, bukan. Kata Syekh Usamah kepada saya, istiqamah ni bukan sahaja berterusan, tetapi istiqamah ini adalah satu amalan yang menjadi darah daging kau. Apa maksud menjadi darah daging? Tuan-tuan, amalan yang kita buat sehingga kan kalau amalan tu kita tak buat, kita jadi badan kita, diri kita, perasaan kita jadi uneasy feeling. Jadi tak selesa, jadi tak sedap. Contoh, hari-hari tuan-tuan solat witir. Contoh, hari-hari solat witir, malam tu tak solat witir, susah nak tidur. Ini istiqamah. Macam ada seorang Datuk Seri, saya tak sebutkan nama lah, saya mesyuarat dengan dia, Masjid Al-Mardiyah, Masjid Masjid Mardiyah ni, Masjid Wangsa Maju, bukan Wangsa Maju, Melawati. Mesyuarat lah untuk pembinaan masjid. Saya tengok Tan Datuk Seri tu macam tak selesa ni. Kami mesyuarat pukul 5.30, dah 6.30 dia macam ada benda tak selesai. Kita tahulah dia punya body language. Saya pun kata dengan Datuk Seri, kenapa tu? Ada urusan apa? Macam Ustaz tu, nampak macam Datuk Seri nak selesaikan sesuatu. Maka Datuk Seri kata, Ustaz jangan cerita kat orang ni, sungguh-sungguh ni. Tak apa Datuk Seri, cerita dengan saya. Tengah mesyuarat, sebab saya duduk sebelah dia. Saya memang biasanya lepas asar baca maksurat. Tadi tak sempat. Jadi kita lepas asar tadi terus mesyuarat. Asalnya dia datang lambat. Jadi saya tak baca lagi maksurat. Inilah maksud istiqamah, tuan-tuan. Dia rasa tak sempurna hari dia, tak selesai hari dia, melainkan dia menyelesaikan rutin harian dia. Maka tuan-tuan carilah satu amalan yang tuan-tuan dengan amalan tu menjadi sebati, sehinggakan penduduk langit dan insya-Allah rezeki penduduk bumi ataupun penduduk dunia ini sendiri menyaksikan tuan-tuan dengan amalan tu. Sebab pintu syurga terlalu banyak, dan ada orang masuk syurga dengan pintu sedekah, tapi mungkin saya tak masuk dengan sedekah sebab saya ni kedekut, contoh. Tapi saya masuk mungkin pintu ceramah, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak dapat masuk dengan pintu ceramah ataupun sedekah, tapi tuan-tuan masuk satu pintu orang-orang yang masuk masjid dan keluar daripada rumah Allah ni, melainkan takkan keluar melainkan dia ambil sedikit sampah ataupun sedikit kotoran. Sebab zaman Nabi juga ada berlaku begitu. Istiqamahnya dengan amalan tu sehingga Nabi mengatakan dia ahli jannah. Siapa? Ada seorang lelaki nama Fulan bin Fulan. Hadis ni sebut Fulan bin Fulan. Kenapa Fulan bin Fulan? Nak kata punyalah sahabat ni tak famous. Sahabat Nabi ramai 124,000. Kalau kita kira tu satu parlimen tu 124,000, tuan-tuan. Mana mungkin kenal setiap seorang. Tapi Nabi kenal lah sahabat ni. Nabi kata, mana dia? Maka para sahabat kata, ya Rasulullah, dah wafat, dah meninggal. Rasulullah kata, kenapa kamu tak bagi tahu kepada aku ada ahli jannah, ahli syurga yang meninggal dunia? Maka Nabi bangkit dan Nabi terus solat jenazah ghaib. Terkejut sahabat yang lain. Macam mana seorang sahabat yang bukan ahli Badar, bukan ahli Uhud, bukan sahabat yang utama, tapi tiba-tiba masuk syurga? Maka Nabi selesai solat, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa amalan sahabat tadi sampai dapat gelaran syurga atas muka bumi? Maka Nabi kata, tidak pernah dia keluar daripada rumah Allah ni, keluar daripada Masjid Nabawi, Masjid Nabi ni, melainkan dia ambil kotoran dan bawa keluar. Itu rutin dia. Itu amalan yang sebati dengan diri dia. Itu amalan yang istiqamah. Tuan-tuan carilah apa-apa amalan yang amalan itu menjadi kebiasaan, rutin, gaya hidup tuan-tuan perempuan, sehinggakan penduduk langit bila nak panggil tuan-tuan nanti kelak di mahsyar, panggillah dia Rahmat Ihsan Al-Witri. Al-Witri kenapa? Sebab rajanya solat witir, contoh. Panggillah dia siapa? Rahmat Ihsan, kan? As-Sabuni. Cerita As-Sabuni ni cantik juga. Bila kita cerita pasal Luqmanul Hakim dan tafsir Al-Quran, tak boleh lari tentang seorang ulama nama As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali ni pernah sampai Malaysia tahun 2013. Dia tanya kepada kami, kalian tahu tak apa maksud As-Sabuni? Kami sebenarnya segan juga bila ulama tanya ni, buat tak tahulah, tak tahu Syekh. Tapi dapat agak. As-Sabuni ni tuan-tuan daripada perkataan sabun. Sabun maksudnya sabun. Dia pakai gelaran As-Sabuni. Kenapa? Syekh Ali bagi tahu kepada kami lebih kurang 2013.
Sebab aku nak ingat siapa atuk aku. Atuk aku ni adalah orang yang jual sabun dan buat sabun. Tapi atuk aku ada satu cita-cita. Walaupun dia penjual sabun ataupun pembuat sabun, nanti dalam keluarga dia kena ada seorang ulama. Melalui atuk dia bersungguh-sungguh membesarkan ayah Syekh Ali. Tapi ayah Syekh Ali tidak menjadi ulama. Ya, orang baik. Tapi akhirnya ayah Syekh Ali menyempurnakan niat atuk dia As-Sabuni ni untuk lahirkan seorang ulama nama Syekh Ali As-Sabuni. Maka apa kata Syekh Ali As-Sabuni? Aku kekalkan gelaran As-Sabuni sebab nak ingatkan aku, kalau tidak berkat atuk aku, maka aku tak jadi hari ni seorang ulama. Saya tengok ramai di hadapan saya ni old timer, bukan orang tua. Kata guru saya, jangan sebut orang tua terasa. Sebut apa ustaz? Apa dia? Tak tua tak, panggil remaja Syekh. Remaja purba. Orang tua kat sini, remaja purba. Syekh, para atuk sekalian, jangan putus asa dengan cucu kita. Ada masa yang berbaki ni, tarbiyahlah, didiklah cucu kita. Sebab kita tak tahu, kalau bukan cucu, cicit, kalau bukan cicit, entah piut-miut kita yang menjadi orang yang menjadi kebanggaan baginda Nabi SAW dan menjadi pejuang ataupun pembela agama ni. Syekh Ali As-Sabuni bila cerita pasal Luqmanul Hakim, dia suka mulakan dengan kita kenal siapa dulu, Luqman. Jumhur ulama mengatakan Luqmanul Hakim bukan sahabat. Bukan sahabat. Maka bila kata bukan sahabat, maksudnya dia ini adalah orang mencapai makam yang luar biasa walaupun bukan sebab sahabat. Apa boleh kita belajar? Syekh Ali kata apa? Allah boleh saja angkat siapa-siapa yang Allah nak. Yang kedua, Luqmanul Hakim ni dia bukan orang Arab. Dia orang Habsyah. Habsyah ni sekarang Ethiopia. Kalau ada rezeki, tuan-tuan nak pergi mana-mana, cuba ambil Ethiopia Airlines. Saya dah try dah. Ambil Ethiopia Airlines, tambang taklah murah, tapi flight dia tu akan berhenti ataupun transit di Ethiopia. Cuba ambil transit sehari. Yarhamukallah. Ambil transit sehari. Saya sengaja ambil transit sehari, memang flight Ethiopia ni banyak. Ambil flight sehari, transit sehari, tuan-tuan akan dapat penginapan percuma. Saya dah try. Tuan-tuan berjalan di dalam Ethiopia. Ia adalah sebuah negara yang mana perempuan-perempuan mereka menutup aurat walaupun bukan Islam. Kenapa? Sebab mereka adalah Kristian Ortodok, Kristian lama, Kristian tua, yang masih lagi memegang bahawa perempuan sepatutnya menutup aurat. Jalanlah. Ethiopia, Habsyah, ada lebih kurang 48 ataupun 46% orang Islam. Jadi makanan halal senang jumpa. Di sanalah kelahiran, kata jumhur para ulama, lahirnya seorang tokoh nama Luqmanul Hakim, yang kisah-kisah dia dan cerita-cerita dia dalam Quran boleh menjadi pengajaran untuk kita. Saya mulakan dengan kisah yang pertama, tuan-tuan pernah tengok kot, sebab ada orang buat komik cerita Luqman. Cerita bagaimana Luqman mengajar anak dia tentang hikmah. Satu hari Luqman jalan dengan anak dia dengan seekor keldai. Jalan berdua, mereka berjalan berdua, keldai dia tak naik. Maka orang sekeliling mengumpat, mengata, apalah anak beranak ni, ada keldai tak pakai, kufur nikmat. Maka Luqman baikkan anak di atas keldai, jalan mereka sampai kat satu kaum lain kata apa, apalah anak tadi, bapak dia tua, dia naik kuda, patut dia jalan kaki biar ayah dia naik keldai. Maka Luqman minta tukar, ayah naik keldai, Luqman naik keldai, anak pula jalan kaki. Sampai kat kaum yang lain, kutuk lagi, apalah punya ayah, biar anak kecil berjalan kaki, dia naik keldai. Maka apa berlaku? Kata Luqman, wahai anakku, kalau kita dua angkat keldai, percayalah orang tetap akan cakap, bodohlah mereka angkat keldai. Kita takkan mungkin dapat memuaskan hati mana-mana manusia. Maka puaskanlah hati Allah. Tuan-tuan, barang siapa yang mencari pengiktirafan, pujian seorang manusia ataupun manusia itu secara kelompok, percayalah mereka tidak akan pernah puas. Maka carilah redha. Redha ni kesukaan, sukanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana hamba-Nya. Berusaha dan sabarlah atas mana-mana manusia yang Allah datangkan sebagai ujian kepada kita. Dan dalam surah Luqman ada kurang lebih 8 nasihat Luqman kepada anak dia. Luqman panggil anak dia ya bunayya. Dalam ayat ni sebut ya bunayya. Ya bunayya ni tuan-tuan, ayat Quran ni dia unik tuan-tuan. Ayat Quran ni unik. Ayat Quran ni bila dia ayat kata majmuk, kata ramai, tuan-tuan kena faham ini ayat untuk semua orang. Tapi bila ayat tu khusus, dia khusus lah.
Apa yang ulama faham melalui panggilan panggilan ayah kepada anak ni, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, bererti Luqman one to one session dengan anak dia. Syekh Usamah guru saya, dia kata apa? Pernah tak ataupun biasa tak kaum tu maksudnya orang Malaysia lah, biasa tak ada private moment di antara ayah dengan anak? Kalau kita tak biasa, kita kena biasakan. Kena selalu tonton bersama dengan anak, seorang tu ayah, seorang anak. Tak payah ada mak, tak payah ada adik-beradik lain. Private moment, private session, quality time. Tonton kalau ada minat memancing, bawa anak lelaki sorang-sorang mancing. Jangan bawa anak yang nombor 2, nombor 3, tak payah, berdua. Kenapa? Pertemuan di antara satu orang dengan satu orang, anak dengan ayah, kawan dengan kawan, berdua, ia adalah satu pertemuan yang mahabbah dan kasih sayang. Tuan-tuan minta maaf saya sebut orang Melayu kita. Saya Melayu lah, jangan risau. Bila cakap Melayu ni saya Melayu juga. Walaupun muka macam Pan Asia. Gurau. Kita orang Melayu minta maaf, ayah saya sendiri, kita rasa macam janggal tau kalau anak lelaki dengan ayah berdua. Dia macam janggal sikit. Tak tahu nak cakap apa, menyembang tuan-tuan. Ini hikmah pertama yang Luqman nak ajar, kita kena buat private moment dengan anak kita. Jangan berdua, jangan bertiga, maksudnya jangan anak tu berdua, jangan bertiga, tak, memang satu one to one. Dan ketika saya pergi ke Australia, di masjid di Melbourne, mereka menghadapi satu masalah, anak-anak perempuan, na'udzubillah min zalik, mereka tak merasakan kasih sayang ayah, menyebabkan mereka mula mencari kasih sayang lelaki, boyfriend. Masjid buat apa? Ni bukan saya nak cadangkan masjid buat, tak. Masjid buat candlelight dinner ayah dengan anak perempuan. Buat majlis dekat hotel, wajib ayah, anak perempuan, mak tak ada, berdua datang, enjoy the show, maksudnya panggillah hiburan yang patuh syariah, supaya ada sisi bersama ayah dengan anak perempuan. Apa yang kata kita bincang Ustaz bila berdua ni? Bincanglah apa saja tentang hobi, tentang kehidupan, tapi jangan lupa Luqman bagi guideline. Bila Luqman sebut ya bunayya, wahai anak kesayanganku, bila kali terakhir kita orang Melayu, alhamdulillah tuan-tuan, orang TTDI ni insya-Allah orang Melayu elit kita ni kan, dia biasa panggil anak sayang, baby. Ini cerita umum ni. Sebab ada anak yang saya selalu pergi ke sekolah, dia tak ingat bila kali terakhir ayah dia sebut ayah sayang kamu. Biasa ungkapan ni mak sebut. Dan tuan-tuan kena ingat, dalam Quran bila sebut pasal parenting, keibu-bapaan, Quran akan sebut tentang bapa. Quran tak sebut sangat pasal mak. Kenapa? Sebab mak tidak perlu diajar untuk menjadi mak, menjadi ibu. Mereka ada nama Allah yang dipinjamkan kepada mereka, Rahim, Ar-Rahim, Rahim ibu tu. Ayah ni tak ada tuan-tuan, Rahim. Ada seorang lah, Rahim sepatu tu je. Tapi Ar-Rahim, Rahim ni kasih sayang, tak payah ajar mak. Mak akan perjuangkan anak sungguh-sungguh. Tapi dalam Quran mencerita tentang parenting, semua cerita pasal bapa. Luqman dengan anak lelaki dia. Siapa lagi? Ismail dengan Ismail dengan Ibrahim. Ishaq dengan Ibrahim. Semua cerita tentang bapa. Kenapa? Sebab bapa kita, jujur cakap, kita lemah dalam bab mengurus anak-anak ataupun mendidik anak-anak. Maka Luqman ajar kita, wahai anak kesayanganku, ya bunayya, sebut. Ini sunnah Luqman. Ini apa Quran ajar? Ajar pada diri kita, ringankan lidah kita, ringankan bibir kita untuk mengungkap kasih kepada anak kita. Ya bunayya, la tusyrik billah. Ni pertama nasihat Luqman. Kena sebut dengan anak. Tapi tuan-tuan janganlah guna ayat macam penceramah depan anak, la tusyrik billah. Janganlah. Bahasa tu bagi lemon. Bagi bahasa tu bahasa orang mudah faham. Saya ambil ayah saya punya sunnah. Ayah saya bila duduk dengan saya ingat lagi bila saya tu ayah saya rasa saya dah balik. Saya ingat lagi form 3. Tuan-tuan gini tuan-tuan tak tahu anak dah balik belum? Dia form 3, umur 15 tahun, assume dah balik. Dalam kitab sebut 15 tahun, assume dah balik. Dia belum balik ke dah balik, assume. Maka layan dia macam orang dewasa, macam kawan. Form 3 ayah saya ajak saya makan kedai tom yum. Saya ingat lagi nama kedai tom yum tu, Pak Ya Tom Yum. Ni cerita betul ni. Berdua, tak ada adik-beradik yang lain, saya dengan ayah saya. Saya pun risau ni. Jarang ayah saya ataupun tak selalu ayah saya berdua.
Ayah saya kata, okey abang boleh order je apa abang nak, tak ada bajet. Kami biasa kalau nak order barang makanan sebab kita lahir keluarga B40, nak beli barang ayah akan bagi tahu siap-siap, bajet hari ni kepala RM10, pandai-pandai macam tu. Hari ni dok, ayah saya kata apa, beli je apa nak beli. Oh, lain macam. Saya order. Saya ingat lagi, saya order nasi goreng paprik. Oh, genang air mata bila mengenangkan cerita ni. Dia tak lama tapi private moment tu tuan-tuan. Suasana yang begitu indah dan luar biasa. Saya nak tutup tuan-tuan dengan la tusyrik billah saja. Mungkin lain kali kita akan cerita tentang pesanan Luqman yang lain, insya-Allah. Ayah saya duduk dengan saya, dia sembang, abang minat permainan apa? Saya cakap lah, saya minat hoki. Oh, macam mana pergi hoki, ada tak sekolah bawa? Alhamdulillah peringkat negeri. Sembang dulu benda-benda biasa tuan-tuan. Macam mana? Dah ada awek belum? Tak ada awek. Suka perempuan macam mana? Sembang. Kalaulah dia tak boleh bernyembang perkara ni dengan seorang ayah, dia nak menyembang dengan siapa tuan-tuan? Sembanglah. Khawatirilah bila mana anak-anak berahsia ataupun tidak lagi bercerita dengan kita. Berahsia tuan-tuan. Last but not least, ayah saya sebut satu benda. La tusyrik billah tu ayah saya olah menjadi ayat yang begitu cantik yang saya bagi pada tuan-tuan untuk gunakan. Ayah saya kata abang, ayah saya panggil saya abang. Dia tak sebut saya abang, la tusyrik billah, jangan syirik ke Allah, tak. Dia kata abang, boleh tak janji dengan bapak? Boleh tak janji dengan abah? Satu benda. Engkau lahir Islam, mati pun Islam, dan abah nak cucu abah nanti pun Islam. Ini maksud secara tak langsung la tusyrik billah. Nah, ayah saya sembung, bang, susah macam mana pun hidup, tolonglah bang, jangan pergi cari bomoh. Susah macam mana pun hidup bang, tolonglah jangan cari pawang. Sebab manusia sering mencari bantuan selain pada Allah bila mana mereka menemui jalan buntu. Dan lebih membahayakan zaman ni, saya risau tuan-tuan, bomoh, pawang moden di Facebook ada 800,000 follower. Saya tak nak sebut nama, ada rakaman. Penat naik turun mahkamah. Tuan-tuan, terkejut saya betapa ramainya follow orang yang melakukan ritual yang bertentangan dengan Majlis Fatwa Kebangsaan. Apa dia ustaz Majlis Fatwa Kebangsaan? Melakukan rawatan dengan meminjamkan tubuh orang lain. Itu haram ataupun salah di sisi fatwa. Dia macam ni tuan-tuan. Contoh saya ni perawat. Saya perawat, saya nak merawat Haji Anwar. Kan? Haji Anwar sakit. Tak, bukan sini, bukan Haji Anwar, Haji Anwar lain. Kan? Dia sakit. Saya pinjam tubuh kawan saya, angkat jin tu masuk tubuh kawan saya. Saya melawan dengan dia. Ini haram. Tapi dia buat di Facebook dia. Kita tegur, kita cakap, dah buat dah macam-macam. Apa nama tu? Dia minta maaf, selesai. Tuan-tuan, nak kata apa? Nak kata bahawa syirik, khurafat dan benda-benda ini makin dekat dengan kita, maka pesanlah ahli keluarga kita, la tusyrik billah. Maka tuan-tuan, 2 minit 3 minit sebelum masuk waktu, sebagai penutup, carilah gelaran amalan yang boleh jadi satu amalan yang menjadi istiqamah dan Allah pandang kita dengan amalan tu. Dan banyak sangat amalan, pilihlah mana-mana. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk mentadabbur pesanan Luqman supaya kita menjadi bapa, menjadi atuk yang luar biasa. Wallahu alam, apa yang baik datang pada Allah, yang kurang baik kerana kelemahan saya. Hadza min fadli rabbi, semuanya yang datang pada Allah. Kalau ada salah silap saya, tuan-tuan guru, para alim ulama, tolong tegur. Insya-Allah kita berjumpa lagi dengan kesempatan. Kalau tak jumpa di dunia, jumpa di syurga. Amin. Kalau tidak jumpa di dunia, jumpa di Telaga Kautsar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.